Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat, di atas dalam keadaan segala hal yang Allah berikan kepada kita hari ini. Tiada lain semuanya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kurniaan yang ada ini, dunia, itu yang diberikan semata-mata tiada lain untuk menyatakan bahawa Allah yang bersifat maha ada. Allah yang bersifat maha ada mengadakan segala apa yang ada pada kita hari ini. Jadi bersyukur itu dengan kita kembali ingat kepada pencipta. Bukan bersyukur sekadar kita menyebut tetapi tidak kembali. Ada orang sebut tapi tidak kembali. Ada sebut tapi tidak datang. Oh, nak join kelas ustaz, nak sebut nak join kelas. Ya, saya nak belajar tapi tak datang. Macam itulah ibaratnya. Contoh. Contoh. Banyak halangan kekangannya tu. Dia tak tahu nilai kefahaman tu. Nilai kefahaman ni tak ada satu pun yang boleh digantikan dengan barang dunia ni. Tak ada. Malah tak ada kefahaman, maka hilang dunia. Itu bukti dah. Kenapa berlaku porak peranda? Contoh, bermula dengan rumah tangga. Apa biasa orang sebut? Tidak sefahaman, ustaz. Dalam organisasi, berpecah 2, 3, 4, 5. Kenapa? Tidak sefahaman. Pecah rakan kongsi. Elok-elok dah berniaga, income dah banyak. Pecah rakan kongsi. Kenapa? Tidak sefahaman. Kalau jawab periksa tak lulus, ini pendidikan. Sebab apa? Tak faham. Ada duit berjuta-juta, bilion-bilion, tak faham, habis. Jadi nilai kefahaman ni nak diganti dengan masa pun tak boleh. Sebab tu kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu wa fiddin." Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, diberikan dia kefahaman. Dan kefahaman yang paling tinggi itu faham tentang agama. Agama tu apa? Cara hidup. Bukan hidup dulu baru nak faham. Biasa kita ni kena tergantuk dulu. Tergantuk dulu, tersenggol dulu. Kita belajar banyak memilih dengan belajar dengan kejatuhan. Ada statement ke belajar dengan kejatuhan. Kalau kita ikut kepada pencipta alam jagat raya ni, adakah Allah suruh belajar dengan kegagalan? Adakah Allah suruh belajar dengan kekecewaan? Adakah Allah suruh belajar dengan segala kesakitan? Ataupun kita yang tak nak belajar sebelum sakit? Ataupun kita ke tak nak belajar sebelum jatuh? Ataupun kita yang tak nak belajar sebelum ditipu? Inilah dia. Sedangkan Allah suruh belajar dengan
kalamullah, dengan Al-Quran, dengan agama. Tapi kita mengambil enteng, ambil mudah. Nak pula kita dah ada kehidupan. Ustaz, saya dah ada anak, payahlah anak ni. Saya dah ada ni, saya dah ada tu. Jadi, saya dah ada hidup ni dah. Entahlah masalah ni biasa atas diri sendiri sebenarnya masalah ni. Dia sebenarnya cara kita dia masih nak tengok kat diri dia, nak tengok kat pengalaman dia, nak tengok kat orang lain, nak tengok dekat simpulan A, simpulan B. Saya tak apa, saya ada yang berpengalaman yang bimbing saya. Berpengalaman yang membimbing ataupun kebenaran yang membimbing orang tu sehingga ada pengalaman. Ini banyak salah faham yang berlaku. Sehingga kita hari ini tertipu banyak dengan elemen-elemen kehidupan yang sepatutnya kita tak perlu pun lalui. Dan memang hidup ni kalau dikata pilihan, ya pilihan. Tetapi bukan suruh memilih. Bukan suruh memilih-milih. Tu ayat dia. Pilihan untuk suruh kita analyze. Digitalize. Ayat apa lagi? Analyze, digitalize. Apa lagi? Suruh compromise. Tengok. Dengan apa? Dengan apa nak tengok? Contoh, satu statement. Dalam, dia biasa kait dengan rumah tangga lah. Perkahwinan bukan sekadar cinta. Bukan kahwin kerana cinta. Nampak? Sebab apa? Sebab dia tengok yang berlaku banyak kecewa. Jadi dia ingat itulah cinta. Itu salah. Kalau sebut, tanya saya, segala-galanya tentang cinta. Everything about love. Segala-galanya tentang cinta. Soalnya, cinta tentang apa? Segala-galanya tentang cinta. Persoalan saya balik, cinta itu tentang apa? Segala-galanya tentang kaya. Kaya itu tentang apa? Segala-galanya tentang rezeki. Rezeki itu tentang apa? Ini biasa kita belajar juga ilmu agama, tapi agama yang tidak mengajar kita. Kita belajar ilmu agama, tapi agama tidak mampu mengajar kita balik. Di saat itulah agama menjadi pilihan. Akhirnya keadaan-keadaan tertentu agama hanya jadi tempelan. Akhirnya agama jadi sisipan. Tempelan, sisipan. Hanya pakai mengikut keadaan. Itu pun kalau pakai. Sebab itu pengajian-pengajian ke apa ke dia tak peduli. Dia tak heran. Itulah masalah umat apabila meninggalkan pengajian. Meninggalkan kefahaman. Yang dipegang itu kebendaan. Wa imma dah beramal pun masih berfikiran berorientaliskan kebendaan. Di mana nak ada kebangkitan? Ustaz, mula-mula pun dah bagi. Kita bagi. Kita bagi. Ini kelas-kelas terpencil waktu pagi-pagi ni walaupun open. Tak ramai. Siapa yang dengar, rajin dengar, datang. Hari-hari saya kena ambil awal sikit, ada urusan. Pukul 11 habis. Ikutlah berapa rezeki dapat. Begitu. Beramal puluh-puluhan, ratus-ratusan, ribu-ribuan. Tetapi berorientaliskan kebendaan. Hidup tidak keruan. Akhirnya tidak bebas tekanan. Bebanan, tekanan, belenggu kehidupan. Tak tahu nak bebas. Sedangkan anda beragama, anda ada Allah, anda ada Quran, anda ada sunnah. Tapi hidup dalam tekanan dan tertekan. Terbeban. Sebab apa? Tidak faham. Bagaimana nak faham kalau tidak mampu berikan? Apa dia? Ruang dan peluang untuk nak faham. Kita tak bagi ruang dan peluang nak faham. Sibuk nak beramal, berbuat. Nak buat, berbuat. Sibuk. Kita sibuk dengan benda yang kita tak faham. Kita tak bagi peluang dan ruang untuk faham. Ini yang kita kena fahamkan sepatutnya. Bagi ruang. Sebab tu kata Nabi SAW, tafakur sesaat itu lebih baik pada beramal 1000 bulan. Kalau ikut tamsilannya, dahsyat. Tapi kenapa? Ya, bukan beramal yang banyak yang dinanti-nantikan. Tapi kefahaman yang banyak. Jadi, sedang nyemahnya mulut Allah Ta'ala. Kita belajar tentang agama, tapi agama tidak mampu mengajar kita kembali. Di saat keadaan mendatang, di saat ujian mendatang, agama tidak mampu mengajar kita.
Kita pula mengajar agama. Tak macam tu Ustaz. Agama ni, tak semua boleh kita ikut agama. Jangan. Tak semua benda diagamakan. Dia buat perasaan ini. Ya, kita manusia. Kita, ya, Islam. Dia mula berdolak, dali. Lalu sekali, hidup dia terbelenggu dengan keadaan. Masih sama dengan keadaan. Dari dulu sampai sekarang. Sama. Ditakut yang lama. Akhirnya, apa yang berlaku kepada Islam? Kemajuan atau kemunduran? Walaupun hidup sekarang ini melimpah, disajikan dengan segala teknologi ke hadapan. Tapi pemikiran masih berada di takut kebendaan. Zaman kebendaan berada, tersekat, melekat dengan konteks kebendaan. Tidak mampu pecahkan pemikiran itu. Masih berada dalam kejumudan. Masih melihat benda dan benda dan benda dan benda. Masih dalam hati itu sengsara. Derita. Malah yang lebih bahaya, dia blendkan pula penderitaan. Itulah agama. Sudah. Agama dan penderitaan tidak terpisah. Agama dengan kesengsaraan tidak terpisah. Sedangkan agama itulah yang akan memisahkan kesedihan. Kerana bila beragama, kesedihan itu berubah menjadi kegembiraan. Tapi sebab dia melalui kesedihan itu dengan kejahilan, dengan tidak memberi ruang untuk belajar, untuk memahamkan, dia sibuk memegang amalan ibarat pisau, tidak pandai memegangnya, tiba-tiba terus ambil pisau, lalu digunakan pisau itu tanpa ada kefahaman, lalu pisau itu dipanggil senjata makan tuan. Akhirnya apa yang berlaku kepada agama kita? Agama itu dipandang dengan seakan-akan dipilah-pilahkan. Dipilah-pilahkan. Ini kalau nak kaya, nak ini amal ni. Kalau nak ini amal ni. Kalau nak ini amal ini. Amal ni. Dan sekali bersepah-sepah, berpecah-pecah. Yang lebih bahaya, dilihat Allah itu tidak berada pada dalam kesatuan yang utama, yang ini tunggal. Ini bahaya. Akhirnya, keimanan hilang di celah-celah ketekanan. Habis. Sebab, nak amal ni, pegang ni. Nak amal ni, pegang ni. Nak amal ni, pegang ni. Dah lupa semua amal waktu. Sebab tu orang kata, bila tengah Ustaz, tengah kelas ni, seronok ni. Kita hafal ni. Tapi bila datang ujian Ustaz, bersepai habis semua. Sebab apa? Sebab kita lah yang memilah-milahkan amalan itu. Solat. Kata. Berzikir, zikir. Dunia. Inilah dipanggil sekularisme, memisah-misahkan. Tak cukup dengan memisah-misahkan, dia menyamakan. Liberalisme menyamakan. Sama je. Habis tu nanti lalas sekali pluralisme. Kita ni dari satu yang mana? Semua satu katanya. Dan sekali menyamakan juga akhirnya. Ini yang berlaku. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Mukadimah ini saya nak menceritakan tentang bagaimana salah faham kita dalam mengurus takbir kehidupan tidak berlandaskan dan berbalik kepada yang disuruh pada agama adalah mencari kefahaman. Mencari kefahaman dan memberi luang untuk faham. Luangkan masa untuk faham apa yang nak disampaikan. Ini yang kita kena berikan masa yang banyak. Apabila masa untuk faham itu sedikit, maka kita akan banyak berlaku salah faham. Dan masa untuk faham diterjemahkan dengan menuntut ilmu. Biar kita menuntut banyak. Itu lebih baik daripada beramal banyak. Tapi tiada padanya ilmu. Tapi bila beramal, menuntut banyak, pelaksanaan ilmunya, dia melaksanakan mengikut aturan. Bukan nak diamal, bukan perlu semua. Tidak. Ada ketika, ni amalan ni buat. Ni amalan ni buat. Tapi yang lebih faham, hidupnya sudah berlandaskan ilmu. Hidup yang besar, amalan yang besar. Amalan kefahaman nak memahami keimanan dalam kehidupan. Itulah dia. Jadi senang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kita rungkai, kalau kita selami, kalau kita dalami, akan erti sebuah kefahaman. Saya ulang lagi sekali. Sebab orientasi hidup kita ini jangan sesekali berlandaskan kebendaan, lalu baru nak faham. Kata almarhum Syekh Ramadan Al-Buti, orang yang benar itu melihat fitnah sebelum kehancuran. Orang yang jahil mengenal fitnah setelah kehancuran. Mengenal kebenaran dan mengenal fitnah setelah kehancuran. Jadi Allah beri kita peluang. Allah beri kita luang. Jadi azam untuk ruangkan dan luangkan bukan seluruh masa, tapi sebahagian masa kita untuk merenung tafakur. Merenung, mendalami kehidupan yang mana kitalah yang akan mengemudinya, bukan orang lain. Tak ada orang lain yang nak kemudi hidup kita, melainkan kita sendiri yang mana kita ini diamanahkan oleh Allah untuk mengurus kehidupan kita. Pengurusannya ke arah mana tergantung tahap kefahaman masing-masing. Kalau kefahaman tidak tuntas, tidak jelas, dalam bahasa apa? Tidak keabsahannya, bahasa tidak sah kefahamannya, maka apa yang berlaku adalah kecelaruan, kekeliruan. Yang ini kita tidak mahu. Sebab itu perjalanan kehidupan kita itu, bila nak masuk ke perbahasan wilayah tekanan dan bebenah. Banyak kali saya tekankan perbincangan ini. Dan ini lagi sekali kita bincangkan dan mudah-mudahan ini lebih perinciannya lebih kepada penelitian. Kita nak teliti lagi. Sebab memang kita kena perhalusi. Sebab dalam Al-Quran pun Allah suruh tadabbur. Tadabbur ini adalah memperhalusi. Bukan sekadar kita melihat tetapi dan memang dalam kehidupan memang Allah suruh kita perhalusi. Yatafakkarun, fikir itu bukan lihat. Fikir itu adalah disebut fikir sebenarnya bukan kata tahu. Fikir itu bermaksud kaji. Research and development. Kaji. Jadi kajian dan kehidupan tidak boleh dipisahkan. Aku malas lah fikir-fikir benda ni. Aku malas kaji. Nampak kadang aku malas fikir. Sedangkan bila datang sesuatu perkara itu untuk difikirkan. Diambil iktibar. Renung. Datang tekanan, datang bebanan, datang kesusahan. Renung. Supaya kita tidak jatuh pada kancah kesusahan itu. Kita tak jatuh pada lembah kejatuhan itu. Jatuh ke lembah itu. Lembah apa? Zaman kejatuhan. Kita tak mahu melalui zaman kejatuhan, tuan-tuan. Biarlah keadaan itu yang jatuh disebabkan kegagalan keadaan itu. Bukan kita yang jatuh. Kata guru saya, biar die in style. Tahu die in style. Tahu, tu bahasa Jawa kata. YM Raja Asman, guru. Dalam Sufi Architecture. Jangan play safe. Play safe. Jangan ambil kata jalan play safe ni bukan ambil jalan selamat yang kita faham selamat pada agama ni. Ni kita ambil nak mudah. Ambil mudah je. Play safe. Buat design petak macam tu je. Tak ikut. Tidak mahu merenung, tidak mahu memikirkan, tidak mahu mendalami, tidak mahu menyelami tentang apa setiap baik-baik kalimah-kalimah yang tanda-tanda ataupun segala bentuk yang Allah zahirkan pada alam ini tidak diambil iktibar. Ini yang Allah cela dalam surah Al-A'raf 179. Ada hati tak nak faham, ada mata buta, ada telinga pekak. Daripada melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kita tidak mahu. Sebab itu, kehidupan ini, kalau kita selami, kita perhalusi, memang itu disuruh. Kalau kita rujuk kepada Al-Alaq ayat 1. Ini mukaddimah kepada perbincangan kehidupan bermula dengan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 itu. Dan terus kepada surah Al-Baqarah ayat 30, 31. Ini kalau kita kaji balik. Tengok. Bermulanya Allah suruh Iqra. Bismi Rabb. Bila kata Iqra Bismi Rabb ni,
bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ini melihat kepada penghayatan. Penghayatan. Sebab tu tekanan dan bebanan bukan isu luaran sebenarnya. Tekanan dan bebanan ini isu dalaman. Bila sebut dalaman, bila sebut dalaman, bila sebut dalaman, bila sebut tekanan, bebanan, dia sebenarnya dua perkara yang sama. Perkataan saja berbeza. Bebanan. Ianya adalah isu dalaman. Dia sebab melibatkan rasa. Apa rasa apa? Rasa yang ada di dalam. Apa nama yang duk kaji di press tu? Harry Potter dia. J.K. Rowling. Ya, Rowling. Dia kata apa? This is difficult to describe. Deeper than, lebih dalam daripada the feeling. Sebab tekanan apa ni? Rasa. Rasa ni sebelum nak cerita luar, dia dalam dulu sebenarnya. Kalau ikut kepada kaedah kejadian, bukan dari luar tuan-tuan. SOP Allah. Kita boleh ikut SOP manusia yang dipikir oleh manusia, walhal hakikatnya Allah juga yang menggerakkan fikiran dia untuk berbuat. Tapi Allah SWT menggerakkan SOP manusia, kehidupan, bermula semua dari dalam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Semua kejadian dari dalam, tak ada pun dari luar. Apa maksud dalam? Masak dalam periuk. Masak nasi dalam periuk. Tak ada lagi orang masak nasi luar periuk. Kalau luar periuk tu periuk lain dia panggil. Masak semua di dalam. Buah masak dari dalam. Dia tak ada buah isi dari luar durian, dulu keluar isi dia, baru timbul kulit. Itu nama nak kiamat. Semua dari dalam dan baru bawa keluar. Inside, outside. Kita pun lahir dari dalam rahim. Semua dalam. Biji benih pokok dari dalam tanah. Dan kalau bincang tekanan bebanan dari dalam diri. Gagal menguruskan tekanan dalaman, gagal menguruskan bebanan dalaman, maka dia akan memberi kesan kepada tekanan dan bebanan luaran. Dan kita ada dua, dalaman dan luaran. Kita tidak boleh pisahkan kedua-dua ini. Dalam dan luar itu dipanggil saling lengkap melengkapi. Ni saya guna bahasa yang sering kali kita guna. Lebih mudah. Dalaman dan luaran. Kalau dalam bahasa design, interior, exterior. Dalam interior pun, dalam pun ada kerja lagi dalam. Core structure, dia panggil. Ini saya guna perkataan structure lah ya. Dalam bahasa agama dia ada. Kita gunalah bahasa ni. Bahasa itu menterjemahkan dari asal perbincangannya. Tak ada masalah. Kalau nak pergi kepada ni, boleh. Rohani, jasmani. Mula. Panjang dia. Dah biasa dengan Ustaz. Dalam tu, daripada rohani tu, dah pecahkan tak perbincangan dia. Tu Salina Syari. It is so difficult to describe depression to someone who never been there. Because, but. Dia bukan sebab difficult to explain because not being there. Sekejap. Tapi, nampak? Dia bukan kata kau tak merasai, kau tak tahu. Dia bukan soal itu. Soalnya, because it's not sadness. I know sadness. Cry and to feel, but this could absent to of feeling. Di sini dia confused.
Sebenarnya, dia berbicara soal feel, rasa. Rasa ni orang beriman. Bukan sebab kita kena lalui. Kalau macam tu, semua orang kena. Kalau nak cerita bab sakit dia, doktor dah sakit belum? Kalau doktor tak sakit, jangan jadi doktor. Sudah. Sudah. Syarat jadi doktor mesti sakit. Macam. Memang pesakit lah ramai jadi doktor. Sebab pesakit lebih ramai daripada doktor. Berebut orang jadi doktor. Sebab apa qualification you? Saya sakit paling kritikal. Jadi yang paling kritikal itulah yang paling doktor pakar. Macam. Yang ini kita boleh terima pula. Takkan nak. Tapi bila mari kehidupan, kita kena belajar dengan orang yang pernah lalui. Dalam bahasa mudah, come on. Come on. Tuan-tuan, sebab Islam, dia pergi kepada evidence. Islam pergi kepada asas yang mesti ada sandaran. Siapa pun bawa. Kalaulah orang yang sakit itu, dia jumpa sandaran. Silakanlah, tak ada masalah lah. Bukan sekadar tengok sakit dia kan, dan dia boleh bercakap sesuka hati dia. Mana boleh? Kalau kita tak faham apa yang kita lalui, fahamkan. Belajar. Allah bagi sakit sepatutnya lebih faham lah. Tapi tak. Dia lebih faham dengan apa yang dia sakit. Apa tu cerita? Kau tak kena macam aku. Kau tak kena macam aku. Dah tu, takkan nak kena baru cakap. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena faham. Ingat, kehidupan benda yang sangat kena jaga, tuan-tuan. Saya ulang lagi sekali. Macam mana kita jaga kesihatan, sangat kena jaga saya nak jumpa doktor pakar. Begitulah kehidupan. Sebab kehidupan melibatkan salah bawa syurga neraka, tuan-tuan. Kalau kesihatan salah bawa, mati hidup. Okey, memang benda penting kan. Hidup mati bukan main-main. Bagi perbincangan yang nyawa lah. Tapi di sebalik hidup mati tu ada lebih bahaya daripada itu. Apa dia? Mati masuk neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Ini lebih bahaya. Jadi jangan buat main-main. Jangan serah-serah hidup ini pada pengalaman. Jangan serah-serah begitu. Jangan semudah-mudah. Jadi ingat. Lepas ni tengok kita dah belajar. Kalau orang cakap, kita bagi nasihat, orang kata, engkau tak kena. Lepas tu jawab, habis tu takkan aku nak kena dua cakap? Ambil contoh poin doktor tadi. Takkanlah doktor semua nak kena sakit baru mengajar. Baru jadi doktor. Kalau doktor IJN sakit jantung, dia ni pernah sakit jantung. Kalau yang doktor pakar otak, dia ni pernah sakit otak. Jenuh tuan-tuan. Kalau itulah cara yang kita nak duk gembar-gemburkan dalam kehidupan, yang melaluinya baru bercakap. Dan yang melalui pula yang gagal. Memang kita tak nafikan yang ada benda yang kena practical. Practical on training. Tapi nak bagi tahu, on practical itu mesti bawa kepada hasilan. Dia tidak cerita pengalaman. Tuan-tuan hati-hati. Bila pergi kepada implementation, memang kita kena, contoh doktor pakar jantung kena berhadapan dengan pesakit jantung. Baru dia faham, ni sakit jantung, ni complication. Bukan tak sebenarnya dia yang kena sakit jantung. Tapi dia kena handle patient sakit jantung, dia panggil jam terbang. Kalau pilot tu, jam terbang dia tu dah melebihi tahap. Dia nak berhadapan dengan pesakit jantung lebih 1,000 orang. Dia ada calculation. Itu masuk praktikal. Itu masuk pengalaman itu. Dia kaji. Dia melalui. Contoh, macam saya cerita tentang perkahwinan. Saya melalui. Kita mengkaji. Malah diberi peluang kahwin lagi dan lagi. Rupanya nak faham. Begini. Okey. Kita bercakap berdasarkan apa yang kita lalui dan kita kaji. Bukan sekadar bercakap, ikut apa yang kita lalui semata-mata. Kita lalui semata-mata, kita bercakap, aku dah lalui dah. Orang lelaki semua sama, jantan tak guna. Terus jantan tak guna. Kalau ikut dia bantai gitu, sudahlah orang lelaki memang miang gatai, katanya. Itu je. Jangan. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Apa yang kita nak bincangkan di sini, semuanya ada
etika dia, ada act dia, ada kaifiat dia, ada usul dia. Asal muasal bagi suatu perkara itu mesti ada. Dan yang paling penting, kita semua berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dari Allah semua, sebab tu setiap musibah, ujian, itu mesti innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bila kata innalillah wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, adakah kembali itu kosong? Tidak. Allah akan bagi dia ilmu, kefahaman untuk dia faham apa yang dia sedang hadapi. Itu kembali kepada Allah. Siapa yang tidak kembali kepada Allah, dia akan terperangkap dengan keadaan itu. Lalu sekali buntu. Tak boleh. Aku tak jumpa jalan keluar. Bila dia sebut tak jumpa jalan keluar, bersalahan dengan kebenaran. Kerana kebenaran mengatakan tiada istilah tiada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, pasti akan ada jalan keluar. Jadi sebenarnya mana yang mulakan Allah Ta'ala. Jadi berbalik kepada perbincangan kita, semuanya kaedah kepada kehidupan mesti bermula dari dalam dan keluar. Ini sunnatullah. Anda boleh buat kajian lagi. Teruskan. Tengok kaji. Buka mata, hati, tengok telinga, buka telinga, dengar, ambil faham, kaji. Tengok setiap kejadian mesti bermula dari dalam. Bila sebut dalam, dia benda yang, bila sebut dalam, kalau sebut ini hal dalaman, dia benda yang berat. Ini isu dalaman. Bila isu dalaman, dia benda yang berat, dia bukan ringan. Isu luaran, orang selalu kata, alah ni luar punya cerita. Kalau orang yang nak kaitkan dengan pengajian yang, konon-konon ini soal rasa ni kulit baru ni. Itu jangan, itu tak betul, tu pelikih. Tu pelikih amal, jangan. Alah ini masalah luaran ni, jangan. Walhal, luaran menceritakan dalaman. Saya dah ceritakan, syariat menguji hakikat. Hakikat membuktikan syariat. Tidak terpisah antara satu sama lain. Ketika syariat sudah pasti menguji hakikat. Contoh syariat solat. Sudah pasti menguji iman dia. Kalau orang yang beriman sudah pasti terbukti syariat dia. Dia tidak terpisah salah satu. Jangan memisahkan dia. Saya beriman, tidak solat pun tak apa. Batil, zindik. Maka tidak terbukti kenyataan dia itu. Sebab itu Allah tengok akmal. Qulubikum wa akmal. Bukan walisan. Dah. Wa a'malikum. Syariat sudah pasti menggambarkan hakikat. Menggambarkan, walaupun orang kata don't judge book by its cover. Orang Jawa kata. Tapi, the most of the cover sebenarnya boleh cerita apa yang ada di dalam. Jadi jangan cover sangatlah. Jangan cover sangatlah. Lama-lama cover itu akan terbongkar jua. Buah yang busuk boleh dilihat pada kulit. Betul tidak? Buah yang busuk boleh lihat pada kulit. Tapi nak rasa manis tak manis tu kena kupik lah makan. Jenuh lah nak. Ini manis ni. Oh ini dah. Sebab dia rasa kan. Tapi kalau kulit itu dah menggambarkan lebam. Bercapuk-capuk. Jadi kita dah boleh nampak. Ni dalam busuk ni. Jadi tak perlulah lagi nak kopek. Nanti kan bau keluar lah pula. Ulat dia ke apa ke kan. Jadi kita kerat buang terus. Jadi kalau mulut dia pun dah tak berlesen. Cakap laser. Cakap tak tertuara. Kita dah boleh nampak hati dia busuk. Kita tak hukum. Tapi dia yang membuktikan apa yang ada di dalam hati dia. Kerja mudah lah. Sebab tu kerja mudah. Tengok apa dia cakap. Dan tengok apa dia buat. Selari atau tidak? Jadi sebab itu kata Buya Hamka, pokok yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Pokok yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Jadi berbaik-baik. Berbaik-baik. Berhati-hati. Baik. Jadi di sini, dalaman, kalau kita pergi kepada dalaman, ia ada satu benda yang berat. Berat ya.
berat atau perlu diambil berat? Okey. Diambil berat. Jadi nampak tak cara nak hadapinya? Ambil berat itu. Jangan tak ambil berat. Orang yang tak ambil berat, mana tak lagi dia bertanggung jawab. Orang yang statement pertama yang kita akan sentuh, orang yang gagal mengurus tekanan, yang tak bebas daripada tekanan, dia tekanan ni perlu dibebaskan. Ada tapi dia kena bebas. Adalah orang yang nak lari daripada tanggungjawab. Dia tak ambil berat. Nama pun ambil berat. Cuba tengok. Ambil berat. Saya tak mahu ambil berat lah. Dia tak ambil berat, bermaksud dia akan tidak bebas daripada tekanan itu. Dia nampak tak? Dia punya orang kata apa, hikmah dan hebatnya agama ni dan pengajian ni, dia gini. Bunyi dia ambil berat. Nampak macam kita akan yang terbeban, berat itu kita tanggung. Tak. Kamu ambil berat, aku ringankan. Masya Allah. Ni keajaiban. Kamu lepaskan tu, kamu akan dibebankan. Dan malah kamu akan terbeban, terseret. Nak lari tak boleh. Ibarat kaki yang terseret dengan satu bongkah besi yang berat. Lagi-lagi tak boleh. Lagi-lagi tak boleh. Seret. Seret. Tak boleh. Apa berat ni? Tapi kalau sekiranya kita ambil berat, walaupun berat, kita ambil. Tak apalah. Bismillah. Di saat kita ambil tu, dia akan berlaku keajaiban. Kalau kita rujuk dalam surah At-Taha ayat 2. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami tidak menurunkan Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Jadi berat ni kan, beban ni susah. Tak. Sebab kata daripada riwayat Buqatil bahawasanya Abu Jahal dan An-Nadar bin Haris ketika melihat Rasulullah SAW sedang beribadah kepada Allah, mereka mengancam beliau, sungguh engkau akan sengsara dengan agamamu. Apa ni? Kan orang cakap, apa solat ni? Apa 5 waktu ni pakai tudung, taat dengan suami. Ikutlah taat dengan suami. Engkau akan sengsara nanti. Kau nanti kena tinggal. Kau taat sangatlah. Nanti si geng-joyah pun datang. Itulah. Kau tak tengok ke sekarang siapa yang taat tu semua kena tinggalkan? Padahal tu bukan taat. Dia melihat agama ni satu benda yang jangan diambil. Lalu apa yang berlaku? Si Abu Jahal ni kata, sesungguhnya engkau akan sengsara dengan agamamu. Maka turun surah Taha ayat 2. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Siapa kata ni? Allah. Sesungguhnya siapa yang mengambil berat pada agamanya, maka hidupnya keringan. Ambil berat. Ambil. Jadi syarat yang pertama, ambil. Bahasa nampak? Kita kena tak terfikir. Ya Allah, ambil. Ambil di mana? Ya. Ketika kita ambil, adakah kita saja biar gitu? Tak. Mesti ada satu persiapan. Ambil. Bila kita ambil, maka pada keadaan itu, kita kena ingat, yang aku ambil ni benda berat. Bila benda berat, adakah kita nak ambil mudah? Tidak. Kita ambil berat dan ambil berat. Aduh, nampak ambil berat dan ambil berat. 2 kali ambil. Benda dah berat. Kita kena ambil berat lah. Berat. Sebab benda dalam. Sebab tu siapa yang tak ambil berat, hal dalaman, dia akan hancur. Lari. Alah, biarlah dah. Alah ni bagi lah orang perempuan ni mengajuk. Alah, bagi dia emas diam tu. Alah, kau janji dia setia dengan dia. Lepas tu kau kahwin diam lah kat belakang. Lepas tu kau biarlah dia. Alah, dia suka alah. Jadi sebenarnya menyemulakan Allah SWT. Sebab tu dalam konteks dia agama ni, dia dengan Allah. Bila dengan Allah, dia penuh dengan keajaiban. Ajaib ni bukan kata magic. Bukan dengan penuh kemajikan. Saya kurang gemar guna perkataan magic. Sebab magic ni boleh dikaitkan dengan sihir. Black magic. Saya lebih suka guna perkataan kekuasaan Allah. Kuasa.
Sebab kuasa ni hanya pada Allah. Kalau kita letak kuasa pada benda lain, mana kita dah menyekutukan Allah Ta'ala. Sebab kuasa ni hanya pada Allah. Kita hanya diberi kuasa untuk melaksana tapi tidak menguasai perkara itu. Jadi, dengan agama ni penuh dengan kekuasaan dan kebesaran Allah. Jadi, barang siapa yang melihat agama ini penuh dengan perhatian yang tinggi, maka dia akan perlahan-perlahan ikutlah. Tak perlahan pun boleh, cepat pun boleh. Dia akan dibebaskan daripada tekanan dan bebanan. Walaupun tekanan tu ada. Ya Allah, ni hebat tuan-tuan. Soalannya, konsepnya mudah. Perkara tu sakit. Anda faham tak tentang bius? Sekiranya doktor pun Allah boleh ilhamkan bius untuk hilangkan sakit. Walaupun sakit itu ada. Ustaz, sakit is real, struggle is real. Real but not, sebenarnya it's not real, existing. It's not real. Ada, dua benda berbeza. Ada dengan real, dua benda berbeza. Kita gunakan existing, ada. But it's not real. Sebab dia boleh hilang. Dia yang real, dia tak boleh hilang. Itu baru tu real. Dengan ini pun kena faham bahasa. Dalam konteks kebenaran ni. Baru keluar hikmah-hikmah perbahasan itu. Ramai orang realkan benda yang tak real. Oh, struggle is real. No. Struggle is not real. Struggle just existing. But it's not real. Because why? Sebab apa? Limaza? Sebab apa? Sebab dia boleh gaib pada bila-bila masa. Fikul sa'ah. Pada setiap saat. Pada bila-bila masa. Dia boleh hilang. Dan ada tu pula tidak berdiri sendiri. Dia didirikan. Diadakan. Temporary. Yes, sementara stok masih ada. Sementara stok masih ada. Jadi sakit itu temporary. Masuk bius, sakit yang temporary boleh tak rasa. Hebat. Tekanan temporary. Bebanan temporary. All semua yang kita lalui just temporary. Macam mana nak hilangkan dia? Bius. Jadi ini kita kena fahami baik-baik. Jadi jangan cepat nak kata, oh ada. Oh ya real. Ui ada. Itu dah berlebihan. Sebab tu Islam, Allah kata jangan berlebihan. Tengah-tengah cukup. Jadi sedang jemaah yang dimulakan Allah SWT. Ingat. Jadi kita kena faham perkara ni. Kita kena faham perkara ni dalam supaya kita tak tertipu dengan perkara yang is not real itu. Benda yang kullufan. Apa yang kita lihat itu benda yang tidak kekal, tak pasti. Kita dah tahu benda ni tapi berbalik tadi kita tidak faham. Dunia is temporary. Ya. Dunia adalah perkara yang mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur, gharar. That's mean temporary. Allah bagi tahu dah. Tapi kita yang buat benda tu real. Hak. Yang hak hanya Allah. Yang lain adalah semua batil sebenarnya. Yang mana Allah izinkan hak, itu yang akan kekal. Itu saja. InsyaAllah, saya kira cukup setakat tu dulu pada sesi kita pagi ni. Kita akan bertemu lagi pada siri yang akan datang. Masih perbincangan bebas tekanan dan bebanan. Jadi dah tahu, syarat pertama untuk bebasnya, kita kena ambil tekanan itu. Ambil bebanan itu. Ambil beban itu. Take it. Or leave it. Or leave it. Bila you are leave it, you leave kan, you mamnu, you tolak, you abah, you enggan. Abah, enggan. Untuk menanggung mukallaf, dia panggil taklif. Pressure itu, you are in trouble. Tak ada pilihan. Sebenarnya tak ada. Soalan sekarang, macam mana kita nak atasi benda itu? Sebenarnya Allah dah sediakan seluruh kelengkapan dan kecukupan. Jadi kita bongkarkan lagi dan lagi dan lagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah
yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Jumpa pada malam ini buat bicara kita. InsyaAllah. Dan yang mana yang ada dalam Telegram itu insyaAllah jumpa pada siri pukul 6 nanti. Ada bacaan maksurat bersama dengan saya. InsyaAllah. Aku luqul lihaza. Wastaghfirullahalazim li walakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.